Tak bangun. Tak apalah, Yang Muhammad. Ya, silakan Muhammad Gombak. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua dan Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mengambil bahagian dalam perbahasan berhubung cadangan kerajaan untuk meminda Akta Hak Milik Strata 1985. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah membentangkan pindaan yang telah dicadangkan. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, usaha ini adalah untuk kita memperolehi dan hak milik strata ini serentak dengan pemilikan kosong ataupun vacant possession. Dan ini adalah lanjutan daripada masalah-masalah yang kita alami selama ini, di mana apabila hak milik strata ini lambat dikeluarkan, pihak pemaju dan juga pemilik terpaksa membentuk JMB, dan ekoran daripada pembentukan JMB ini timbul banyak masalah, khususnya masalah kos penyelenggaraan yang tidak dibayar oleh pemilik. Dan akhirnya apabila hak milik strata dikeluarkan dan dibentuk perbadanan pengurusan ataupun MC, maka tunggakan-tunggakan ini enggan dibayar oleh pemilik. Dan sudah tentulah dengan usaha untuk mengeluarkan hak milik strata ini dibuat secara serentak dengan pemilikan kosong, ianya dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kita bincangkan sebentar tadi. Sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, usaha kementerian ini sebenarnya adalah hasil maklum balas yang diterima daripada Kerajaan Negeri Selangor yang dihantar kepada Pemudah melalui Lembaga Perumahan Hartanah Selangor yang memberikan cadangan-cadangan khusus bagi menangani masalah ini. Cuma dalam memastikan dan menjamin usaha ini mencapai matlamat yang disasarkan, saya ingin mendapat penjelasan daripada kementerian tentang beberapa perkara yang ada kemungkinan dapat melengahkan ataupun membantutkan usaha yang baik ini. Pertama, apabila kementerian bercadang untuk mengeluarkan hak milik strata ini serentak dengan pemilikan kosong ataupun vacant possession, kita kena mengambil kira dari persoalan realiti di bawah. Apakah agensi-agensi yang terlibat dalam pengeluaran hak milik strata ini dapat melengkapkan tugasan mereka dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kita sedia maklum dalam jadual 1, first schedule daripada jadual H, ianya mencerahkinkan bahawa tempoh yang diberikan ialah selama 36 bulan untuk pengeluaran. Ini mengikut Akta Pemaju Perumahan. Dan kalau kita mengambil kira cadangan yang dibuat dalam pindaan ini, di mana permohonan untuk hak milik strata ini boleh dibuat sebaik saja superstructure ataupun struktur utama ini dapat dimulakan. Ianya biasanya mengambil masa lebih kurang setahun sebelum superstructure ini dapat disiapkan. Ini bermakna pihak pemaju ada tempoh selama lebih kurang 2 tahun selepas superstructure ini disiapkan untuk memulakan permohonan. Persoalan yang kita ingin bangkitkan, oleh kerana Yang Berhormat Menteri nyatakan tadi, semua permohonan ini perlu diperakukan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan yang berlesen untuk mengemukakan pelan cadangan strata title ini diperakukan terlebih dahulu. Maka apakah agensi seperti Jabatan Ukur dan Pemetaan ini
mempunyai keupayaan dalam tempoh 24 bulan sebaik sahaja selesai superstruktur ini untuk melengkapkan permohonannya kepada pihak PTG. Kebimbangan saya ialah oleh kerana jumlah yang terlibat itu merupakan satu jumlah yang cukup besar, ya, ratusan ribu permohonan. Apakah Jabatan Ukur dan Pemetaan mempunyai keupayaan dalam tempoh yang begitu singkat untuk memperakukan pelan cadangan permohonan hak milik strata ini dan diserahkan kepada pihak PTG di peringkat negeri sebelum pengeluaran hak milik strata ini dibuat, sekiranya hasrat kita untuk mengeluarkan hak milik strata ini dibuat secara serentak dengan vacant possession. Jadi saya kira itu perkara yang harus diambil kira dalam pertimbangan kita untuk bersetuju dengan pindaan yang dibuat sebentar tadi. Yang kedua, kalau kita melihat kepada pindaan yang dicadangkan, khususnya untuk membenarkan harta bersama digunakan secara eksklusif oleh Perbadanan Pengurusan Subsidiary dan menetapkan sempadan kawasan harta bersama terhad ini ditentukan dalam suatu pelan khas. Namun pindaan yang dikemukakan pada pagi ini tidak memberikan tafsiran yang jelas ataupun parameters tentang apakah yang dimaksudkan dengan pelan khas ini. Kebimbangan saya ialah sekiranya pelan khas ini tidak diberikan tafsiran yang jelas, ianya pasti akan menimbulkan pertikaian di kalangan pemilik-pemilik petak di masa yang akan datang. Maka saya berharap kementerian dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang definisi dan tafsiran pelan khas, khususnya yang terkandung dalam seksyen baru iaitu 17A. Seterusnya saya juga ingin membantu dan mendapatkan penjelasan daripada kementerian berhubung masalah yang sering kita hadapi termasuk apabila dibentuk Perbadanan Pengurusan ataupun MC. Kerana mengikut pengalaman yang lama, tidak mungkin MC ataupun Perbadanan Pengurusan ini dapat berupaya untuk mengutip cukai tanah khususnya daripada setiap pemilik petak. Kalau kita melihat cukai taksiran yang ditetapkan oleh PBT, ianya mengikut petak. Tetapi cukai tanah tidak lagi mengikut unit petak. Sekiranya satu blok itu mempunyai 100 unit, tidak semuanya telah membayar ataupun melunaskan pembayaran cukai tanah. Bagi mereka yang telah melunaskan dan membayar cukai tanah, sekiranya berhasrat untuk menjual unit tersebut, ianya menghadapi banyak masalah kerana pihak yang bertanggungjawab akan menuntut supaya kesemua unit-unit petak di dalam blok itu telah pun melunaskan cukai tanah. Maka ini merupakan satu perkara yang tidak adil kepada pemilik-pemilik unit petak yang telah menjelaskan cukai tanah dan berhasrat untuk menjual unit mereka, kerana ianya akan terhalang oleh kerana ada pemilik unit petak yang lain yang belum melunaskan cukai tanah. Saya ingin mencadangkan supaya cukai tanah juga mengikut unit petak seperti yang telah ditetapkan oleh PBT, di mana cukai taksiran bagi setiap unit adalah mengikut petak. Langkah ini pastinya akan dapat menangani masalah penjualan bagi mereka yang berhasrat untuk menjualkan unit-unit mereka, dan proses pindah milik itu dapat dilaksanakan secara sempurna. Indra Mahkota bangun. Ya. Terima kasih Datuk Ketua. Yang berhormat Gombak, saya ingin sedikit mendapat penjelasan ataupun penangan daripada Yang Berhormat Gombak. Lanjutan daripada ada
kekeliruan pada pahaman saya. Ada dua perkara yang agak berbeza sama sekali, iaitu cukai pintu dan cukai tanah yang mengikut prosedur penilaian yang berbeza. Satu mengikut petak, yang satu langsung tidak mengikut petak. Dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat Gombak menyebut perkara ini perlu mendapat penjelasan sebelum undang-undang ini kita luluskan, kerana masalah ini adalah masalah akumulatif yang bertimpa sekian lama. Dan saya cadangkan isu berkenaan dengan pengenaan cukai bukan sahaja dalam bidang cukai pintu atau cukai tanah. Saya berpendapat bahawa potensi pemilik rumah akan datang yang melibatkan kedudukan hak milik strata juga akan berdepan dengan isu cukai yang lain seperti RPGT atau mungkin juga yang berkaitan dengan duty stamp dalam keadaan mereka potensi pembeli rumah ni nak memiliki rumah dan membuat pinjaman. Jadi saya nak tanya pendapat Yang Berhormat Gombak, adakah menasabah kita desak kepada kerajaan sementara kita menimbang untuk membuat kelulusan pada undang-undang ini supaya mengambil kira masalah masalah atau kekeliruan berkenaan dengan cukai-cukai, kerana hak milik ini sendiri pun agak terkeliru di antara dua keadaan, ikut petak dan tidak ikut petak itu sebagai asasnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Saya bersetuju kerana masalah ini semakin rumit dan telah berlarutan sekian lama. Bukan sahaja soal cukai taksiran pintu ataupun cukai tanah yang tidak dapat diselaraskan dan menyebabkan timbul pertikaian dan masalah pindah milik unit tersebut kepada pembeli baru. Tetapi kesan yang lebih besar lagi ianya juga berkaitan dengan land code ataupun provision yang terkandung dalam land code itu yang membolehkan kerajaan negeri untuk merampas hartanah-hartanah yang tidak dibayar cukai tanah. Dan kalau ini berlaku, sudah tentulah ianya memberi kesan yang lebih parah lagi kepada pemilik-pemilik petak yang telah pun membayar cukai tanah dan juga cukai taksiran pintu kepada pihak PBT, tetapi tidak dapat memanfaatkan potensi ataupun nilai hartanahnya untuk dijual kerana ada pemilik unit petak lain yang mengambil sikap yang tidak bertanggungjawab untuk tidak membayar cukai tanah. Tetapi ini juga kementerian juga harus mengambil tanggungjawab kerana tidak ada satu penyelarasan yang cukup tegas dan jelas untuk memastikan cukai-cukai tanah ini juga dibuat mengikut petak dan tidak mengikut blok ataupun kumpulan yang lebih besar. Maka saya berharap kementerian dapat membantu memberikan satu penegasan dan penjelasan tentang perkara ini supaya masalah yang dibangkitkan oleh Indra Mahkota dapat ditangani sebaik saja kita meluluskan pindaan rang undang-undang yang dibawa. Kita juga dapat melihat Yang Berhormat Datuk Petua perkembangan hari ini apabila pemilik-pemilik unit petak ini mendapat pemilikan kosong atau vacant possession dan tinggal di situ untuk sekian lama, mereka tidak lagi berminat untuk mendapat hak milik strata. Ini menyebabkan contohnya banyak pemilik-pemilik petak rumah-rumah PKNS di Selangor yang tidak mahu lagi memohon hak milik strata ini kerana setelah bertahun-tahun mereka duduk di rumah tersebut dan sekiranya mereka ingin mendapat hak milik strata ini, mereka terpaksa membayar legal fees yang agak tinggi dan juga tunggakan maintenance fees yang agak tinggi, mungkin 5-6 ribu, sedangkan nilai rumah mereka sekian lama makin tidak membawa nilai yang lebih baik. Sebab itu kita menghadapi satu masalah fenomena baru di mana ramai pemilik-pemilik ini enggan memohon hak milik strata kerana masalah yang kita hadapi. Namun dengan pindaan yang baru ini, saya percaya apabila hak milik strata ini hendak dikeluarkan serentak dengan vacant possession, maka mereka tidak ada pilihan lain melainkan membayar legal fees
sebelum diberikan kunci dan dapat menduduki rumah tersebut. Cuma masalah yang kita hadapi hari ini seperti beberapa perkara yang telah saya bangkitkan sebentar tadi. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin membawa beberapa perkara tambahan seperti pemaju yang tidak memohon hak milik strata. Sudah tentulah Yang Berhormat Menteri sebentar tadi telah menegaskan bahawa pindaan ini juga memberikan penegasan supaya pemaju yang engkar dan enggan untuk memohon hak milik strata akan dikenakan tindakan yang agak keras, termasuk penjara dalam pindaan yang baru ini. Tetapi soal perundangan satu perkara yang boleh kita persetujui, tetapi masalah yang kita hadapi ialah soal enforcement ataupun pelaksanaan. Saya ingin mengetahui sepanjang 10 tahun yang lalu berapa ramai pemaju yang telah dikenakan tindakan undang-undang kerana keengganan mereka untuk mengemukakan permohonan hak milik strata bagi pembeli-pembeli yang telah membeli unit-unit petak tersebut. Kerana sepanjang pengetahuan saya tidak ada satu langkah yang bersungguh-sungguh untuk membawa pemaju-pemaju yang engkar ini ke muka pengadilan, dan kalaupun pindaan ini menetapkan satu undang-undang yang lebih keras termasuk penjara dan denda, tetapi kalau pelaksanaan ataupun enforcement itu tidak dipertingkatkan, ianya pasti tidak memberikan kesan positif kepada usaha kementerian dalam perkara ini. Saya juga ingin Yang Berhormat, sambung petang. pukul 2:30. 2:30. Tapi kita ada pembentangan bajet Pakatan Rakyat, itu yang betul. Kalau lambat sikit boleh. Kita kena berhenti jam 1 ini. Okey. Terima kasih. Saya cuba datang 2:30. Terima kasih, Datuk Yang Betul.